Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Hari ini, untuk video kali ini dalam e-Pejotan SPM, saya Encik Fauzi bin Ahmad, seorang pensyarah dari Universiti Selangor di Jabatan Pengkomputeran, akan menunjukkan tentang carta alir. Sebelum saya meneruskan sesi ini, izinkan untuk saya berkongsi nota. Baiklah, carta alir daripada saya, Encik Fauzi Ahmad, seorang pensyarah kanan di Jabatan Pengkomputeran Universiti Selangor, Kampus Pelestari Jaya. Apakah dia carta alir? Carta alir merupakan sebuah representasi untuk algoritma yang dilakukan secara visual. So, kita tidak menggunakan penulisan yang banyak. Kebanyakannya kita akan menggunakan gambar rajah, dan kita menggunakan simbol grafik dan bentuk geometri bagi mewakili turutan langkah algoritma yang akan dilaksanakan. Jadi dalam keadaan begini, kalau diikutkan, sebuah carta alir dan juga algoritma adalah sesuatu yang agak sama. Okey, mereka ada, tujuannya adalah sama, iaitu nak menunjukkan pergerakan atau perjalanan sesuatu algoritma itu daripada awal hingga akhir. Dan disebabkan itu, sebuah carta alir seperti juga algoritma mesti dimulakan dengan satu permulaan, dan ianya perlu ada juga sebuah pengakhiran. Jadi bagaimanakah kita akan wakilkan atau represent permulaan dan pengakhiran, nanti saya akan tunjukkan. Setiap turutan atau langkah itu perlu ada kesinambungan. Okey, so setiap satu proses tu dia perlu ada permulaan dia. Kemudian apakah langkah seterusnya? Apakah langkah seterusnya? Apakah langkah seterusnya? Dan setiap proses itu adalah berkait. Dan ia tidak boleh bersendirian, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah stand alone. So, setiap satu proses itu perlu bersambung dengan proses yang sebelum, dan juga bersambung dengan proses yang selepas. Jadi, kalau kita lihat dalam carta alir itu, mesti ada anak panah lah, kalau ikutkan, supaya kita dapat tunjukkan bagaimana pergerakan sesuatu proses dalam algoritma tersebut. So, bila kita nak buat carta alir, simbol grafik digunakan. So, apakah simbol grafik yang biasa, yang menjadi kebiasaan untuk kita gunakan untuk melukis carta alir? Kalau ikutkan, terdapat banyak simbol grafik yang boleh digunakan dalam carta alir. Okey, ada banyak. Secara ringkas, ada 5 simbol asas. Okey, so bila katakan anda mahu melukis carta alir, paling asas kena ada 5 ni. Okey, ya, terpulang kepada bagaimanakah algoritma yang
yang diperlukan, tetapi yang 5 simbol asas ni berpandukan kepada begini. Okey, dia ada bujur. Bila benda tu bujur, dia melambangkan permulaan atau pengakhiran sesebuah cata alif tersebut. Dan jika ianya segi 4 tepat, bukan segi 4 sama ya, segi 4 tepat, ia melambangkan proses yang perlu dilakukan dalam kita nak menyelesaikan masalah. So segi 4 tepat ni, okey, prosesnya kemungkinan untuk satu proses kita gunakan satu segi 4 tepat untuk satu proses, right? So kita perlukan juga satu simbol grafik yang dinamakan parallelogram untuk melambangkan input atau output. Input ialah data yang dimasukkan untuk kita gunakan dalam algoritma tersebut bagi menyelesaikan masalah, dan output ialah pengeluaran informasi yang kita dapat daripada segala proses yang telah dilakukan menggunakan input yang telah kita masukkan dalam algoritma tersebut. And then kita juga ada bentuk berlian. Okey, bentuk berlian ini ialah melambangkan keputusan atau dalam bahasa Inggerisnya decision yang perlu dibuat. Sebab kadang-kadang bila kita membuat sesuatu algoritma, ada satu masa kita kena fikir, okey, kita nak buat proses A atau proses B berpandukan kepada satu persoalan. Okey, persoalan ini ialah yang decision atau keputusan yang perlu kita buat, dan disebabkan itu kita ada cabang yang perlu kita ikut. Jika kita menjawab persoalan ya atau tidak kepada persoalan tersebut, jadi kita akan tahu di manakah cabang yang perlu kita pergi untuk meneruskan perjalanan dalam cata alif tersebut. Dan terakhirnya anak panah. Kita memerlukan anak panah untuk menunjukkan perjalanan susunan atau turutan proses keseluruhan algoritma tersebut daripada permulaannya sampai pengakhirannya, ke mana arah proses yang perlu kita lalui, dan setiap proses itu, okey, maybe kemungkinan bujur itu bahagian atas dan paling bawah dalam perjalanan algoritma tersebut atau perjalanan cata alif tersebut. Kemudian di antara, okey, di antara bujur yang atas dengan bujur yang bawah, kita mempunyai segi 4 tepat, kemungkinan kita ada parallelogram, dan kemungkinan kita ada berlian. Tetapi dalam setiap itu mesti ada anak panah, sebab kita perlu lalui ke mana arah, okay, ke mana arah algoritma ataupun cata alif tersebut. Jadi saya akan tunjukkan satu persatu, okay, yang asas ini. Seperti saya sebut tadi, ada 5. Yang pertama ialah bujur. Bujur dalam bahasa Inggeris ni adalah oval, atau juga nama lainnya ialah terminator. Dia bunyi macam movie siapa yang berlakon tu, Arnold Schwarzenegger, Terminator. Tapi Terminator bermaksud pengakhiran. So at the same time, pada waktu yang sama, walaupun dinamakan Terminator, dia digunakan juga untuk the starting point. Okay, permulaan kepada cata alif tersebut. Dan dalam lukisan yang kita buat untuk menunjukkan bujur itu, right, so setiap cata alif perlu dimulakan dan diakhiri dengan simbol grafik ini, dan bentuknya begini. Kita mula dengan mula dan kita akhir dengan tamat. Jadi bila kita nak melukis cata alif, kita mesti mulakan dengan yang ini dahulu, dan
kemudian kita akhirkan dengan yang ini. Okay, so ada start, ada end. Kalau dalam bahasa Inggerisnya lah. Dalam bahasa Melayunya kita ada mula dan tamat. Dan segi empat tepat. Okey, dalam bahasa Inggeris ini adalah rectangle. Dia mewakili satu proses. Apakah proses tu? Proses tu boleh disebabkan oleh banyak benda. Untuk pengiraan, apa lagi, kita akan membuat persamaan dengan sesuatu. So apa proses saja kita gunakan grafik segi empat tepat ini supaya bila kita lihat sahaja kepada carta alih itu, kita tahu oh ini ialah satu proses. Okay, ia bukannya permulaan atau pengakhiran, because bila kita tengok kepada bujur tu kita tahu yang itu pengakhiran atau permulaan. Tetapi kalau segi empat tepat, oh itu ialah satu proses. So setiap proses seperti pengiraan perlu menggunakan simbol grafik ini, dan ia sangatlah senang. Okay, kita ada satu segi empat tepat, kemudian di dalamnya kita tulis apakah proses itu. Contoh di sini ialah saya mengirakan satu keluasan. Keluasan apa? Kemungkinan keluasan satu lagi segi empat tepat. Jadi kita perlukan nilai panjang dan nilai lebar. Kita harapkan kita akan dapatkan luas. So keluasan. So proses ini ialah mengira keluasan sesuatu segi empat tepat. Jadi kita masukkan juga formulanya di dalam proses ini. Dan bagaimana pula dengan parallelogram? Okey, kita nampak ada input, ada output. Okey, satu input, satu output. So setiap nilai yang perlu digunakan di dalam atau cara yang bakal ditulis diwakilkan dengan simbol grafik ini. Jadi nilai masuk akan menggunakan parallelogram, nilai keluar bermaksud output. Okey, ianya juga boleh digunakan untuk paparan sesuatu output yang telah diproses sebelumnya. Ini boleh digunakan untuk paparan kalau ikutkanlah. Jadi kalau input kita tak paparkan apa-apa, kalau output lebih kemungkinan kita akan paparkannya. Jadi untuk input kita buat macam ni. Parallelogram tu macam segi empat tepat tapi dia sengit, ya. Okey, dia sengit. So kita dapatkan nilai panjang dan lebar daripada papan kekunci. Jadi dalam parallelogram tu kita tuliskan apa yang kita perlukan dan dari mana kita boleh dapatkannya. Okey. So kemungkinan kita dapatkan dari papan kekunci. Jadi kita tahu, okey, bila kita nampak bentuk itu kita tahu ianya ialah input. Waktu yang sama ia boleh juga digunakan sebagai output. Jadi dalamnya kita tulis paparkan nilai keluasan di skrin. Kita boleh tulis macam tu. Right? So di dalam bentuk grafik tersebut kita isikan apa yang kita maksudkan, apa yang kita mahu. So parallelogram, ingat, dia gunakan untuk kedua-duanya, input ataupun output. Bukannya setakat untuk input saja, bukannya setakat untuk output saja. Dia boleh digunakan untuk kedua-dua. Okay, input dengan output. Kemudian berlian. Bentuk berlian macam ialah berlian, kan? So digunakan untuk keputusan ataupun decision. So simbol grafik ini mewakili keputusan yang perlu diambil dalam sesuatu atau cara. Apa maksud keputusan? Seperti saya nyatakan sebelum ini, bila kita nak buat sesuatu keputusan, kita mesti ada pertanyaan. Dan pertanyaan ini kita boleh jawab dengan
ya atau tidak, atau betul atau salah. Okey, dia ada dua, dia cuma ada dua jawapan. Betul atau salah, ya atau tidak. Okey. So bila kita dapat jawab soalan ya atau tidak, jika ya, ke mana arah kita? Jika tidak, ke manakah arah kita? Jadi kita ada cabang. Bila kita buat berlian ini, bila kita buat keputusan, kita mesti ada cabang. Satu cabang untuk ke arah ya, satu cabang lagi untuk ke arah tidak. So kita mempunyai cabang yang perlu dilalui lah. Dan seperti saya sebutkan tadi, kita perlu menjawab persoalan dengan jawapan yang amat ringkas. Ya atau tidak, atau betul atau salah. Okey. Jika ya, kita perlu ikut cabang ya. Jika tidak, kita perlu ikut cabang tidak. Okey, sesenang itu. Jadi berlian rupa dia begitu. So di dalam berlian, bentuk berlian tu kita tanyakan persoalan. Contoh di sini, adakah nilai A melebihi 100? Jadi bila jadi begini, kita perlukan dua cabang lah. Satu cabang mungkin ya, satu cabang tidak. Bermaksud adalah melebihi 100. Apakah proses yang kita mahu lakukan? Jika tidak, sama juga. Apakah proses yang perlu kita lakukan? Kemudian dia akan bersambung. Dia akan bersambung lah. Dan kita perlukan anak panah kerana kita perlu tunjukkan ke mana arah. Okay? Ke manakah arah proses tersebut, daripada mana kepada proses yang sedang dalam kita punya fokus, dan apakah proses yang selepas. Jadi kita tahu hala tuju dia menggunakan anak panah ataupun arrow ini. So setiap simbol grafik yang dilukis perlu disambungkan dengan anak panah, di mana susunan dan arah tuju perlu mengikuti aliran yang betul. Kita tak boleh sembrono je. Kita kena tahu mana arah dia. Kita jangan baca macam kita lukis proses, lepas tu kita buat satu lagi proses, kemudian entah dari mana datang. Mesti ada, kita kena tahu susunan yang sebenar, susunan yang betul. Jika tidak, nanti carta alih kita akan cacat marwah, dan memang langsung nanti kita tak akan faham lah. So kita mesti tahu, okay, movement, okay, the right movement, perjalanan yang betul untuk carta alih tersebut. Jadi kena ada line dan kena ada anak panah. Jangan line tu tak ada anak panah. Jadi kita tak tahu mana arah. Kita nak ke kiri ke nak ke kanan ke nak ke atas ke nak ke bawah ke. So kena ada anak panah tu. Kena letak. Tak kisahlah dari mana dia, right? Tapi kita kena tahu dari mana arah ni, dari mana ke mana. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. So kita kena ada anak panah. Okay, yang ini pun sama juga, dari sini ke atas. So kita boleh je nak turun, nak ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan, tapi kita kena tahu ke mana arahnya. Jadi ke atas ke bawah ni biasanya kalau kita buat gelong, okay, gelong atau looping, kita ada anak panah ke atas. Itu kalau gelong lah. Kalau tidak, biasanya dari atas ke bawah je, ataupun dari kiri ke kanan, ataupun daripada kanan ke kiri. So lain-lain simbol grafik yang biasa digunakan di dalam carta alih, okay, kita ada storan data. Storan data ni kalau kita menggunakan database lah basically. So di manakah kita nak simpan data tersebut? Okey, kemungkinan bila kita dapat
proses sesuatu data dan informasi yang kita dapat, kita bukan nak paparkan ke skrin atau nak paparkan dalam satu dokumen ke apa, tapi kita cuma nak simpan di dalam pangkalan data. So kita gunakan bentuk ini. Kita tahu, okey, so data itu kita akan simpan di dalam storage yang sebegini. So storan data kemungkinan di luar, okey, di luar daripada sistem tersebut. Tetapi penyimpanan dalaman kemungkinan ia mungkin akan jadi text file ataupun satu table yang digunakan di dalam sistem tersebut. So kita menggunakan bentuk inilah simpanan dalaman. Kita ada 4 segi, tapi 4 segi tepat tu kita ada line sebegini. Okey, itu menunjukkan ia adalah penyimpanan dalaman. Ini kalau macam bentuk drum, ialah satu pangkalan data, di mana dalam pangkalan data itu kemungkinan mempunyai beberapa table yang kita simpan data, dan kita boleh simpan di dalam ataupun kita boleh baca pangkalan data tersebut, dan kita ambil data-data dan juga kemudian kita akan proses data tersebut untuk kita simpan balik dalam pangkalan data itu, ataupun kita simpan dalam storan data, ataupun kita simpan dalam penyimpanan dalaman. Itu terpulang kepada bagaimana kita nak buat sistem tersebut. And then kita ada dokumen. Okey, apakah di dokumen? Okey, dokumen ialah kemungkinan data yang telah kita proses menjadikan informasi tersebut kita mahu cetak. So output yang digunakan kemungkinan bukan di skrin tetapi dalam cetakan. Okey, so dalam carta alir kita lukis dia begitu, so that bila kita tengok, oh okey, ini adalah satu dokumen. That means kita bermaksud kita mahu cetak informasi tersebut agar kita boleh buat filing ke later on, right? So kita akan simpan sebagai satu cetakan, bukan kita paparkan dekat skrin supaya orang akan tengok, oh okey, tidak. Okey, so dalam carta alir kita boleh tunjukkan, okey, dia ialah satu dokumen. Yang kita ada bulat. Bulat di dalamnya ada satu abjad. Okey, kita boleh letak abjad, kita boleh letak nombor, tak kisah apa benda pun. Tapi biasanya bulat ni diletak di bawah carta alir tersebut. Katakan kita ada satu A4 paper, and then kita lukis lah whatever. Okay, kita lukis and then tak cukup tempat, then kita buat macam tu. Okay, so di bawah tu kita buat bulat dan ada abjad ataupun nombor, bermaksud kita ada sambungan. Kita akan sambungkan carta alir yang kita buat dalam muka surat ini kepada satu lagi carta alir. Sambungan dia mungkin di muka surat yang lain. Okey, bukan muka surat yang betul-betul, okey, katakan ini muka surat satu. Sambungan dia bukan di muka surat 2. Sambungan dia kemungkinan berada di muka surat 9 atau 10 atau 11, because disebabkan carta alir ni kadang-kadang jadi panjang. Jadi kita tak cukup kertas. Kita akan menggunakan banyak kertas dan akan ada banyak muka surat. Jadi sambungan daripada muka surat A ke muka surat Z, okey, kita akan gunakan simbol grafik bulat sebegini. Jika sambungan itu menunjukkan bahawa kita akan sambung ke muka surat yang selepasnya, contoh daripada muka surat 1 ke muka surat 2,
Jadi sambungan kepada kita punya catatan alir tu ialah muka surat yang betul-betul selepas itu. Kita tak gunakan bulat sebegini, kita gunakan bentuk sebegini. So sambungannya ke muka surat yang seterusnya. Contoh dari saya bagi kat sini daripada muka surat 3 ke muka surat 4. So benda tu dari 3 ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 6, 6 ke 7 begitu. Yang ini daripada muka surat dia bukan bersambung. Okay? Dia akan terus ke muka surat yang lain. Jauh sikit lah. Mungkin daripada muka surat 2 ke muka surat 4, ataupun muka surat 2 ke muka surat 10, daripada muka surat 2 ke muka surat 13, something like that. Okay? Seperti contohnya lah. Jadi kita kena tahu kalau muka surat itu ialah yang betul-betul selepasnya kita pakai simbol ini, jika tidak kita pakai simbol bulat sebegini. Dan akhir antara simbol grafik biasa juga yang digunakan dalam catatan alir adalah bentuk dia seperti CRT screen yang lama-lama tu, yang besar tu. So selain parallelogram, simbol ini juga boleh digunakan untuk paparan ke atas skrin. Okay, so ini boleh digunakan juga untuk menggantikan ini kalau dia punya output lah, sebagai output. Okay, kita boleh gunakan, tapi jika ianya dipaparkan di skrin. Kalau kita paparkan ke atas kertas, kita guna yang ini. So nampak tak? Yang ini secara general. Okay, secara general. Tapi kalau kita nak fokus, okay, this is going to be, ini akan dipaparkan ke skrin. Kita gunakan lambang ini. Kalau kita nak cetak, kita gunakan yang ini. Okey, saya akan bagi satu contoh. In fact, saya akan bagi dua contoh. Okay, ini contoh yang pertama. Tapi ini persoalannya. Okay, dengan mendapatkan nilai panjang dan nilai lebar dari papan ke kunci, kirakan keluasan sesebuah segi 4 tepat. So, kemudian paparkan keluasan itu di skrin. Okay, paparkan message, ini adalah segi 4 tepat yang besar. Jika keluasan itu melebihi 200 unit persegi, tak kira dia meter ke, kaki persegi ke, ataupun kilometer persegi ke, tak kisah. 1 unit lah. Okay, kalau dia kurang, kita tulis ini adalah segi 4 tepat yang kecil. So bagaimanakah kita nak tulis catatan alir untuk problem sebegini, masalah sebegini? So seperti saya sebutkan, bila kita nak buat catatan alir, permulaan mesti ada mula. Okay, kita gunakan oval dan kita mula. And then untuk proses yang seterusnya, kita katakan, okey, dapatkan nilai panjang dan lebar dari papan ke kunci. Okay, kita kalau katakan kita buat satu persatu, dan kita perlukan dua simbol tersebut, iaitu dapatkan nilai panjang, lepas tu satu lagi dapatkan nilai lebar, ataupun kita boleh satukan dalam satu sebegini, dapatkan nilai panjang dan lebar dari papan ke kunci. Bermaksud pengguna akan perlu masukkan nilai panjang dan lebar itu daripada papan kunci. Kemudian apakah perlu dilakukan? Okey, selepas kita dapatkan nilai panjang dan nilai lebar, kita ada satu proses, dan proses itu ialah kita kira keluasan. Kita nak kirakan keluasan, so kita gunakan rectangle, segi 4 tepat, dan ikutkan saya tak cukup tempat ni, jadi saya perlukan connector sebeginilah. Ini juga dipanggil connector lah. Okey, kita perlukan connector, dan connector bila kita nampak rupa dia macam itu, okey, the connection dia tu ialah di muka surat yang seterusnya. Okey, bukan muka surat yang jauh-jauh tu. Dan kita nampak, kita labelkan dia sebagai A. Tapi sini tak boleh lagi sebab kena ada arrow. Okay. So sambungan dia, kita akan start dengan mula,
Selepas mula kita dapatkan, lepas kita dapatkan nilai, kita buat pengiraan, dan apakah berlaku selepas kita buat pengiraan tersebut. Jadi kita sambung daripada sini kita gunakan A. So ini sambungannya daripada A, page yang surat yang sebelum tu, ini muka surat yang kedua. So kita buat penyambungannya dari sini, kita paparkan nilai keluasan di skrin. Kita boleh tulis macam itu, ataupun kita boleh gunakan yang macam CRT screen tu, okey, untuk tunjukkan di skrin. Dan kita tanya, adakah keluasan melebihi 200 unit persegi lah. Jadi kita kena ada cabang. Bila kita ada belian, kita mesti ada cabang. Satu cabang untuk ya, satu cabang untuk tidak. So di sini kita kata, okey, paparkan ini adalah segi 4 tepat yang kecil dengan paparkan ini adalah segi 4 tepat yang besar. Jadi yang mana satu? Kalau dia melebihi 200, kita tanya soalan tu, adakah keluasan melebihi 200? Jika iya, jika iya, ke sana perginya. Jika tidak, ke sana perginya. Okay. Dan dia mesti sambung. Jadi kita tahu, right? Jadi dari sini kita tahu, okay, kita tanya soalan tu, adakah keluasan melebihi 200? Ya, kalau ya kita nak pergi sini. Dan kalau ya kita kata ini adalah segi 4 tepat yang besar. Kita tanya lepas tu, katakan kita dah buat satu pengiraan dan kita nilaikan, kita paparkan nilai keluasan tu, katakan nilai dia adalah 105. Adakah 105 melebihi 200? Oh, tidak. Disebabkan tidak, kita akan paparkan ini adalah segi 4 tepat yang kecil. Jadi daripada whether, tak kisahlah daripada dia ya atau tidak, kita akan keluar ke tempat yang sama, iaitu akhirnya kita akan tamatkan kita punya carta alir di situ. Okey. Carta alir yang kedua. Okey, contoh, anda dikendaki untuk mendapatkan grade abjad pelajar bagi kelas matematik yang mengandungi 25 orang pelajar. Grade abjad itu bergantung pada markah keseluruhan. Nama, nombor pelajar serta markah keseluruhan dibaca dari jadual markah yang berada di dalam pengkanan data. Okey. Grade abjad pelajar adalah diukur mengikut julat markah seperti berikut. Kalau markah dia 90 ke 100, kita bagi dia A. Julat dia daripada 90 ke 100, kita bagi dia A. Kalau dia 80 ke 89, sebelum 90 lah, kita bagi dia B. Kalau 70 ke 79, kita bagi dia C. Kalau dia 60 ke 69, kita bagi dia D. Dan di bawah, kalau markah keseluruhan dia di bawah 60%, kita bagi dia F. That means dia fail. So nombor pelajar, nama pelajar, markah serta grade abjad akan dicetak dalam dokumen grade pelajar. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan mula. Kemudian mesti ada arrow. Okay, mesti ada anak panah. Selepas mula, apa kita buat? Kita baca markah, jadual markah. Apakah dalam jadual markah yang perlu kita baca? Kita perlu baca nombor pelajar, nama dan markah keseluruhan pelajar tersebut lah. Daripada markah itu, bila kita dah dapat data ini, apakah kita akan lakukan? Kita akan check, kita akan pastikan apakah markah tersebut, dan kita tengok, okey, adakah markah itu 90 melebihi atau sama dengan 90? Jika ya, apa kita nak buat? Jika ya, kita bagi, okey, grade ialah A. Grade abjad itu ialah A. Jika tidak, apa kita nak buat? Okey, jika tidak, kita ada sambungan dia. Okey, sebab kita tak cukup tempat kat sini, sambungan dia. Tapi kita tak boleh biarkan dia tergantung yang ini. Kita tak boleh biarkan dia tergantung macam itu.
dia mesti ada nak pergi ke suatu tempat. Jadi mesti ada arrow yang lain, anak panah yang lain. In this case, dalam case ini kita sambung ke B. Jadi kita nampak, okey, A dan B akan berada di muka surat yang seterusnya. Okey, A dan B akan berada di muka surat yang seterusnya. Jadi kita buatlah untuk A, kita check lagi, adakah markah dia melebihi 80? Jika ya, kita bagi grade dia B. Jika tidak, kita check lagi, adakah markah dia melebihi 70? Jika ya, kita bagi grade dia C. Jika tidak, apa kita nak buat? Okey, kita biar dulu. Tapi di sini, di sini kita ada B, akan ada connection dengan muka surat yang seterusnya, dan setelah muka surat yang seterusnya kita tengok di sini ada di situ. Okey, so mulanya di situ B. So daripada B ke C, kita tak boleh biarkan dia terawang-awangan, dia mesti ada sambungannya ke tempat lain. So sambungannya ialah sama line, okey, sama arah tuju daripada yang A tadi itu, yang grade A tadi itu, ke mana arah, right? So sekarang ni kita ada B, kita ada C. That means C akan pergi ke page yang seterusnya, dan juga D akan pergi ke page yang atau muka surat yang seterusnya. Sekarang kita ada C dengan D, dia datang daripada sini. Okey, dia datang daripada sini. Ini muka surat yang kedua kan, dan kita akan pergi ke muka surat yang ketiga. Dalam muka surat ketiga kita ada C dengan D. C dengan D itu, okey, sambungannya daripada yang tadi lah, daripada muka surat yang kedua tadi itu, ke mana arah? Okey, kalau C kita check, adakah markah dia 60 ke atas? Jika ya, kita bagi grade dia D. Okay, jika tidak, kita terus bagi grade dia F. Kita tak perlu lagi nak cari markah dia antara 0 hingga 59. Tak perlu dah, sebab dia punya flow tu, okay, turutan dia memang akan menunjukkan yang itu yang terakhir. Bila yang terakhir, tak perlu ada alignment dah, terus kepada prosesnya, dan prosesnya ialah kita terus berikan grade F kepada pelajar tersebut. Jadi kalau dia grade D, ke mana arah? Nampak? Dia di luar. Saya bukan buat ke sini. Kalau saya buat ke sini, bermaksud daripada D, daripada grade D akan pergi ke grade F. Kita tak mahu dia grade F. Okay? So daripada F ke sini. Tak perlu ada ke sini dah, sebab ini tiada persoalan ya atau tidak. Ya atau tidak cuma perkara dalam berlian. Dalam berlian kita ada cabang A, cabang B. I mean cabang ya, cabang tidak. Ini kita terus daripada grade F kita keluar. Daripada sini, whether dia grade A ke, grade B ke, grade C ke, dia terus dekat sini. Dan apakah proses seterusnya? Kita nak cetak nombor pelajar, nama pelajar, markah pelajar tersebut, juga grade yang kita dapat dari situ, daripada A ke, B ke, C ke, D ke, F ke, kita akan paparkan dalam satu cetakan. Okey, sekarang ni ianya adalah satu dokumen yang bercetak. Bagaimana kita tahu dia bercetak? Sebab satu, kita tulis cetak lah, satu lagi sebab kita lalu case dia sebagai satu dokumen begitu. Okey. Dan apakah seterusnya? Tamat. Jadi kita habis dekat situ. Tapi seperti biasa saya ada soalan lah. Okey. Soalan ni jawapannya saya tak akan berikan. Okey. Soalannya, apakah yang anda perlu lakukan untuk menunjukkan di dalam catar alif yang kedua itu bahawasanya awak, okey, anda perlu lakukan turutan yang sama sebanyak 25 kali. Sebab dalam soalan tadi, kalau kita kalau awak perasan tadi, saya tuliskan dalam kelas tu ada 25 orang. Tapi dalam ini
kata alih ini actually saya buat untuk seorang. So perlu dilakukan sebanyak 25 kali. So macam mana, apa yang perlu ditambah untuk mencantikkan lagi cakap alif tersebut, menunjukkan bahawa ianya perlu diulang mungkin dalam satu gelung sebanyak 25 kali. Okay, fikir-fikirkan dan selamat berjaya. Semoga ilmu yang saya berikan di sini bermanfaat pada semua, ya. Selamat maju jaya dan terima kasih kerana mendengar. Ya. Right. So dengan itu saya tamatkan presentation saya. Okay. Harap dapat fahami apa yang telah saya sebutkan di sini dan selamat berjaya pada semua.